Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, hari ini ada satu nama individu yang kita boleh katakan salah satu individu yang terkenal, pemimpin politik yang terkenal, di mana beliau juga adalah bekas bos besar UMNO, yaitu Tan Sri Anwar Musa. Sebelum ini kita mendengar nama Tan Sri Anwar Musa berkaitan dengan penjualan, isu penjualan Menara KL. Hari ini saudara-saudara, ada dapatan baru saya yang menyebut nama Tan Sri Anwar Musa dan juga dana RM 40 juta. Saya melihat dalam satu maklumat yang saya dapat dari entry Twitter Buletin RMS. Menurut Buletin RMS, kita tunggu adakah Menteri Besar Kelantan yang baru akan bertindak ke atas Tan Sri Anwar Musa kerana skandal RM 40 juta. Saudara-saudara, skandal RM 40 juta yang menyebut nama Tan Sri Anwar Musa. Saya tidak tahu perkara ini benar atau tidak, tetapi melalui perkongsian entry Twitter Buletin RMS menyebut nama Tan Sri Anwar Musa. Dan sudah pasti, persoalan yang timbul setelah perkara ini telah viral, telah dipost di media sosial. Adakah Anwar Musa, kalau perkara ini benar, beliau terlibat dengan skandal RM 40 juta dan beliau juga didapati bersalah, adakah beliau akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga paling teruk mungkin ditangkap? Nah, saudara-saudara, dalam entry Twitter Buletin RMS, adakah benar dakwaan Ustaz Nasruddin Daud? Tan Sri Anwar Musa perlu jawab. Ustaz Nasruddin Daud mendakwa peruntukan RM 40 juta untuk membantu golongan miskin susah telah dikebas Tan Sri Anwar Musa. Di sini mungkinkah Tan Sri Anwar Musa bakal disiasat oleh penguat kuasa, oleh SPRM, ataupun di sini Tan Sri Anwar Musa bakal dikenakan tindakan undang-undang? Seperti yang saya cakap sebentar tadi, adakah beliau akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga paling teruk mungkin ditangkap? Nah, saudara-saudara, mungkin ramai yang menantikan penjelasan ataupun pengakuan dari Tan Sri Anwar Musa berkaitan dengan skandal RM 40 juta. Tuan-tuan dan puan, skandal RM 40 juta bukanlah satu jumlah yang sedikit. RM 40 juta ini boleh dilakukan banyak perkara, terutamanya untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Seperti yang dinyatakan di sini, dalam dapatan saya dari Buletin RMS, Ustaz Nasruddin Daud mendakwa peruntukan RM 40 juta untuk membantu golongan miskin susah telah dikebas Tan Sri Anwar Musa. Persoalan yang timbul adalah adakah beliau akan disiasat, adakah beliau akan ditahan ataupun ditangkap. Jadi info hari ini dari entry Twitter Buletin RMS. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, akhirnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu pengumuman yang dahsyat, satu pendedahan baru yang pasti menakutkan Perikatan Nasional rasanya. Saudara-saudara, dalam satu artikel dari biharian.com, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jadi kerajaan yang pikul amanah, bukan maki hamun orang, kata Anwar. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, penyaluran bantuan oleh kerajaan kepada rakyat tidak boleh dilakukan atas nama atau lambang mana-mana parti politik. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata, apapun bentuk bantuan yang akan diberikan kerajaan kepada rakyat perlulah disalurkan menggunakan hanya nama kerajaan. Ada berbangkit tentang bantuan-bantuan kerajaan kepada rakyat yang menggunakan lambang parti. Ini tidak boleh digunakan. Dan yang mengejutkan, di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu pendedahan baru yang mengejutkan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, dan juga kepimpinan PN. Menurut artikel ini,
Ini telah diamalkan Perikatan Nasional dulu, dan ada juga 1-2 isu yang berlaku dalam kerajaan perpaduan. Jadi, arahan kita, amalan ini tidak boleh diteruskan, bantuan kerajaan perlu disalur atas nama kerajaan, katanya ketika ditemui selepas menghadiri kenduri rakyat di dataran Taman Dahlia. Pada majelis itu, beliau menyempurnakan bantuan bakul rahmah kepada 10 penduduk di Taman Dahlia. Dalam hal itu, PM mengingatkan semua pihak supaya mematuhi etika berkempen ditetapkan SPR. Susulan penganjuran 2 pilihan raya kecil membabitkan Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram di Johor. Etika kempen dan juga penyaluran bantuan kerajaan kita dah pastikan. Saya dah bincang dengan Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi supaya pastikan tidak ada pelanggaran. Kita hormat peraturan yang ditetapkan SPR. Esok akan berlangsung penamaan calon bagi PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram dengan tarikh pengundian awal pada 5 September dan pengundian pada 9 September. Bercakap tentang 2 pilihan raya, yaitu PRK di Parlimen Pulai dan juga di Dun Simpang Jeram. 2 kerusi ini dikabarkan berat kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional untuk menang. Seperti yang kita tahu di Johor adalah kubu kuat Barisan Nasional. Manakala Parlimen Pulai pula ada juga kata PH yang akan menang tapi tidak dinafikan. Ada juga kata PN boleh menang. Jadi menurut Anda, saudara-saudara, 2 pilihan raya ini, adakah PH yang akan menang ataupun Perikatan Nasional ataupun PHBN? Saudara-saudara, artikel ini pada 25 Ogos dalam satu artikel bertajuk "Jadi kerajaan yang pikul amanah, bukan maki hamun orang," kata Anwar. Ini pasti satu keputusan yang besar dari Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kepimpinan pembangkang, khususnya Perikatan Nasional, dan mungkin kepada musuh-musuh Anwar di luar sana. Saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Akhirnya, satu kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin. Seperti yang tular baru-baru ini, berkaitan dengan nama menantu Muhyiddin Yassin dan juga seorang peguam yang kita tahu mereka sedang dicari oleh SPRM. Akhirnya, saudara-saudara, kali ini disahkan oleh KPN ataupun Ketua Polis Negara. Kali ini bukan lagi tentang pencarian SPRM biasa, tapi kali ini disahkan Interpol senarai merah menantu Muhyiddin dan peguam. Saudara-saudara yang amat dihormati, dalam satu artikel dari Astro Awani, Ketua Polis Negara sahkan Interpol senarai merah menantu Muhyiddin, peguam. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain mengesahkan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Muhammad Adlan, Berhan, dan seorang peguam, Mansor Saad, sudah disenaraikan notis merah oleh polis antarabangsa atau Interpol. Memetik laporan utusan Malaysia, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata, tindakan mengenakan notis merah itu dibuat selepas keduanya belum pulang bagi membantu siasatan SPRM. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, sebelum ini kita mendengar juga pengakuan melalui peguam menantu Muhyiddin bahwa beliau akan balik. Tetapi sampaikan Interpol sudah mengenakan notis merah, belum balik-balik lagi. Jadi di sini sudah disahkan bahwa mereka memang benar-benar akan dicari ataupun mereka sedang bersembunyi sekarang. Nah, itu semua menjadi persoalan. Dalam artikel ini lagi, SPRM mendakwa
mereka dikehendaki berhubung proyek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya dipercayai melarikan diri dari negara pada Mei lalu. Sedangkan artikel ini juga sudah mengesahkan bahwa kedua-duanya dipercayai melarikan diri. Awal bulan ini, PDRM telah menerima permohonan lisan daripada SPRM untuk mengenakan notis merah berkaitan kes melibatkan menantu kepada Muhyiddin. Nazarudin di KPN berkata, pihaknya akan bekerja sama dengan SPRM berhubung bantuan yang diperlukan. Sinar Harian sebelum ini melaporkan KDN, Kementerian Dalam Negeri akan melihat sebarang bentuk bantuan yang diperlukan SPRM berhubung kes melibatkan menantu kepada bekas Perdana Menteri itu. Saudara-saudara, ini satu lagi isu yang pasti mengejutkan ramai dan kejutan baru untuk Muhyiddin. Tuan-tuan dan Bapak yang amat dihormati, sekian saja kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.